Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hormati seluruh hajatan puasa surau kaitan Allah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah kita menyambung lagi kajian Syama'il Muhammadiyah perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab wafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang ke-378, Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainul Abidin bin Husain berkata, "Qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل." Yang bermaksud nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut pada hari Isnin. Jenazahnya didiamkan pada siang hari yang sama sehingga malam Selasa dan dikebumikan pada malam hari berikutnya, yaitu pada malam Rabu. Qala Sufyan wa qala ghairu sumi'a sautu al-masahi min akhir al-lail. Sufyan bin Uyainah berkata, selain Muhammad Al-Baqir berkata, terdengar bunyi cangkul tanah pada penghujung malam itu, yaitu suara cangkul yang digali oleh Abu Talhah yang menggali liang lahat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini wa dufina yaumas tsulatsa. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin dan dikebumikan pada hari Selasa. Jadi jumhur ulama menyatakan waktu pengebumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dikebumikan pada Selasa malam Rabu. Ini jumhur ulama. Meninggal pada hari Isnin dan dikebumikan pada Selasa pada malam Rabu. Hari Selasa pada malam Rabu. Ini adalah khususiat kepada Rasulullah, dilewatkan untuk pengkebumian jenazah baginda. Adapun selain daripada Rasulullah, kita sebagai umat Nabi, maka kita tidak boleh melewat-lewatkan urusan pengebumian jenazah. Kerana ada 5 perkara yang disebut oleh Imam Hatim Al-Asar yang kamu mesti kena segerakan, jangan tangguh-tangguh. Ada benda 5 perkara yang mesti disegerakan, yang padanya ada nas dan dalil. Pertama disebut it'am ta'am iza hadaratif, yang mesti kita kena segera dalam agama kita, iaitu segera mengangkat hidangan bila datang tetamu. Kita dah sebut dah pada yang lepas. Iaitu kita kalau tetamu, mesti kita kena muliakan tetamu dengan menyegerakan hidangan. Ini adalah dianjur di dalam agama kita, Jangan kita menangguh-nangguh ataupun melewat-lewatkan hidangan makanan kepada tetamu. Ni sampai tetamu pun buat batuk 100 kali buat batuk, tuan rumah tak erti. Tumpah kat air kosong. Jadi maka sebab itu ni adalah satu benda yang tidak elok dalam melayani tetamu. Kemudian yang kedua yang mesti disegerakan, iaitu menyegerakan pengebumian jenazah, pengurusan jenazah. Ini yang mesti kita kena segerakan. Sama ada jenazah itu orang soleh, disegerakan supaya dibalas kebaikan itu dengan secepat yang mungkin. Dan kalaulah orang yang meninggal itu adalah orang yang fasik, yang jahat, maka pun disegerakan pengebumiannya kerana dia tidak layak untuk berada di atas muka bumi Allah, dan dia mesti mendapat balasan secepat yang mungkin.
Jadi maka sebab itu kita kena pesan pada anak-anak kita. Jadi seorang mak dia kena pesan pada anak, kalau mak meninggal nanti, mak mati nanti, jangan tunggulah adik-adik lain balik. Kena pesan siap-siap. Sebab kabimang anak-anak yang jahil, maka dia melengah-lengahkan urusan jenazah kita. Melengah-lengahkan urusan pengubumian kita. Bahkan ayah saya pun dia pesan, kalau ayah mati jangan tunggu adik-adik lain balik, segerakan pengubumian. Ini orang yang faham agama, dia akan pesan pada anak dia. Jangan duk tunggu ni sampai duk tunggu anak daripada luar negara pun untuk tunggu juga sampai 2 hari pun tak ke bumi lagi. Ini adalah satu benda yang kejahilan yang berlaku dalam masyarakat. Yang tu nak buat macam mana dah, sebab sakit kena test dulu tengok mati sebab apa. Kadang-kadang berhari-hari baru siap. Tapi sebaik mungkin, secepat yang mungkin. Bila dah dapat keputusan tu, uruskan segera. Ni kadang-kadang nak tunggu pula orang nak solat pula, tunggu orang jemaah, tak perlu. Maka disegerakan kepada pengubumian jenazah tersebut. Dia boleh nak tunggu sekejap, saya tidak boleh terlampau lama. Kalaulah yang ditunggu itu adalah anak yang soleh, tu pun tak boleh terlampau lama. Jadi maknanya anak tu mungkin barangkali dia nak jadi imam untuk solat jenazah ayah dia sendiri, nak doakan sendiri untuk jenazah ayahnya, boleh tunggu cuma sedikit. Tak boleh terlampau lewat, tak boleh terlampau lambat. Tapi kalau dah anak tu 6 orang semua 6 jahanam, lagilah tak payah tunggu. Nak tunggu tu buat bala je. Jadi maka dengan sebab itu, maka segerakan dalam pengubumian jenazah. Yang ketiga disegerakan, iaitu kahwinkan anak perempuan yang sudah cukup umur. Cukup umur untuk kahwin anak perempuan, kahwinkan. Kerana tanggungjawab yang besar jaga anak perempuan. Jaga anak perempuan ni tanggungjawab yang besar. Maka kita tidak ingin menanggung bebanan yang begitu banyak, maka kahwinkan anak perempuan kita bila cukup umur. Lebih-lebih lagi zaman yang mencabar hari ini. Zaman hari ini zaman hilang rasa malu. Ditayangkan semua dalam media sosial. Hari ini pula ada TikTok pula. Facebook, Instagram, TikTok pula. Ini tak tahulah menatang apa pula ada. Jadi semua itu merosakkan dengan tarian-tarian yang menjolok mata dan sebagainya. Jadi kena pantau anak perempuan kita, dan kalau dosa yang dia buat di bawah tanggungan kita yang berdosa. Maka sebab tu bila dia berkahwin, maka tanggungan itu di bawah suami dia pula. Jadi suami dia lah, serah pada suami dia. Jadi maka jangan dibiarkan anak perempuan kita lama-lama untuk tidak dikahwinkan. Kemudian yang keempat, iaitu yang mesti disegerakan, wa qada'ud dain idza wajab, iaitu segera lunaskan hutang piutang. Dalam agama kita dianjurkan melunaskan hutang piutang secepat yang mungkin, jangan ditangguh-tangguh. Menangguhkan urusan pembayaran hutang adalah satu bentuk kezaliman, zalim, dosa di sisi Allah. Kemudian yang kelima, kata Imam Hatim, yang mesti disegerakan adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala pada setiap dosa yang kita buat. Taubat kena segera. Jadi, maka salah satu yang kita kena segera adalah urusan jenazah. Mesti disegerakan. Adapun urusan jenazah Rasulullah dilewatkan untuk 2 hari, itu adalah khusus untuk Nabi SAW. Seterusnya hadis yang ke-380, hadis yang panjang yang menceritakan tentang bagaimana saat di penghujung kewafatan Nabi SAW, Salim bin Ubaid berkata, "Uhmiya ala Rasulillah SAW fi maradihi fa afaqa faqala hadaratis salah." Faqalu na'am, faqalu muru Bilalan falyu'adzin wa muru Aba Bakrin an yusalli linnas atau qala binnas. Rasulullah SAW pingsan di penghujung kewafatan Nabi terlampau sakit tenat. Lalu kemudian baginda pingsan beberapa kali. Jadi bila Nabi pingsan menjelang sakit wafatnya, apabila tersedar bangkit daripada pingsan, baginda bertanya, "Apakah sudah masuk waktu solat?" Lalu para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah." Lalu kemudian Rasulullah berkata lagi, "Perintahkan Bilal untuk lakukan azan dan mintalah Abu Bakar untuk menjadi imam salat." Jadi Nabi bila sedar, Nabi tanya sahabat, "Masuk waktu dah ke?" Okey, kalau dah masuk waktu, suruh Bilal azan dan suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Qala thumma ughmiya alaihi fa afaqa fa qala hadaratis salah. Faqalu na'am.
faqalu muru Bilalan falyu'adzin wa muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Faqalat Aisyah inna abi rajulun asifun idza qama dzakal maqama baka fala yastati'u falau amarta ghairah. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan lagi. Apabila baginda sedar, baginda bertanya lagi, adakah sudah masuk waktu salat? Para sahabat menjawab, ya. Rasulullah berkata lagi, perintahkan Bilal untuk lakukan azan dan minta Abu Bakar menjadi imam salat. Lalu Sayyidatina Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai ayah, kata Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku ini adalah seorang yang mudah sedih. Dia kata, ayahku ni, Sayyidina Aisyah kata, ayahku iaitu Sayyidina Abu Bakar ini, dia adalah seorang yang mudah sedih. Apabila baginda menggantikan tempat kamu menjadi imam, dia akan menangis kerana teringat kepada kamu yang sedang sakit. Jadi sehingga dia tidak mampu salat dalam keadaan seperti itu. Jadi lebih baik jikalau engkau perintahkan orang lain menjadi imam. Jadi Sayyidatina Aisyah isteri Rasulullah kata, ya Rasulullah, kalau kamu suruh Abu Bakar ayah aku ni, dia terlampau sedih, teringat pada kamu, nanti dia jadi imam, tak jadi solat nanti. Jadi aku cadang, carilah orang lain untuk jadikan imam mengganti kamu. Qala summa ughmiya alaihi fa'afaqa faqala muru Bilalan falyu'adzin wa muru Aba Bakrin falyusalli bin nas fa inna kunna sawahib aw sawahibatu Yusuf. Qala fa umira Bilalun fa'adzana wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan lagi. Apabila tersedar, baginda berkata, perintahkan Bilal untuk lakukan azan dan minta Abu Bakar menjadi imam salat. Kalian ini seperti wanita perempuan dalam kisah Yusuf. Jadi maknanya kata Rasulullah, perintahkan Bilal untuk azan dan perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Kamu ni macam perempuan pada zaman Nabi Yusuf. Sebab apa disebut begitu? Kerana perempuan pada zaman Nabi Yusuf ni banyak sangat helah untuk tengok ketampanan wajah Nabi Yusuf AS. Jadi macam-macam helah, buat ni lah, buat ni, semata-mata nak tengok Nabi Yusuf. Jadi kamu ni macam-macam lah helah, kamu tak nak Abu Bakar ni jadi imam. Itulah seumpama, maksud dia lebih kurang macam tu. Maka dengan itu Bilal diperintahkan melakukan azan dan Abu Bakar dipanggil menjadi imam solat. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan faqala unzuru liman attaki'u alaihi faja'at Bariratu wa rajulun akhar fattaka'a alaihima falamma ra'ahu Abu Bakr dhahaba liyanqusa fa'awma'a ilaihi ay yathbuta makanahu hatta qada Abu Bakr salatah. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya agak ringan, lantas baginda berkata, carikan seseorang untuk aku bersandar padanya. Kemudian datang Barirah binti Safwan bersama seorang yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersandar kepada mereka berdua. Apabila Abu Bakar melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu, dia ingin berpatah balik ke belakang, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat supaya Abu Bakar tidak berganjak dari tempatnya sehingga Abu Bakar selesai bersolat. Jadi bila Nabi sedar daripada pingsan, Nabi rasa sakit dia agak ringan dah sedikit, kurang sedikit. Lalu baginda minta supaya mencari seseorang untuk baginda bersama. Jadi usaha juga Rasulullah nak solat berjemaah walaupun dalam keadaan sakit. Jadi dicari, kemudian datang yang bernama Barirah binti Safwan. Kemudian seorang lagi tidak disebut akan namanya, namun disebut di sini iaitu Naubah. Jadi Rasulullah bersandar kepada mereka pergi ke tempat solat. Jadi makmum di belakang Sayyidina Abu Bakar ini memberi isyarat, Rasulullah datang dengan menepuk, mungkin dalam keadaan dia tepuk, ada memberi isyarat Rasulullah datang. Jadi Abu Bakar pun tengok di sisinya ada Rasulullah sedang masuk. Abu Bakar nak mundur ke belakang, nak mundur ke belakang untuk beri laluan kepada Rasulullah menjadi imam. Datuk Rasulullah kata, tidak wahai Abu Bakar, kamu teruskan solat seperti biasa. Sehinggalah Abu Bakar selesai solatnya. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida faqala Umar, wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qubida illa darabtuhu bisayfi hadha. Selepas itu nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dicabut. Namun Umar berkata, wallahi demi Allah, aku tidak mahu mendengar sesiapa pun berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Jikalau ada, aku akan penggal kepala orang itu dengan pedang. Lalu kemudian Allah Ta'ala pun mencabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Sayyidina Umar yang tidak dapat menerima hakikat tersebut, lalu beliau berkata, wallahi demi Allah, aku tak nak dengar siapa yang kata Rasulullah wafat. Siapa yang kata Rasulullah wafat, aku akan penggal dan pancung kepalanya dengan pedangku ini, kerana kesedihan yang teramat sangat. Qala wa kana an-nas ummiyin lam yakun fihim nabiyyun qablahu fa amsaka an-nas faqalu ya Salim intaliq ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fad'uhu fa ataitu Abu Bakr wa huwa fil masjid fa ataitu abki dahsyan. Ketika itu orang yang ada di situ tidak tahu mahu berbuat apa kerana mereka tidak mempunyai nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tak tahu nak buat apa. Macam mana dengan jasad Rasulullah ni? Tak tahu sama ada Rasulullah meninggal dunia betul ke, ataupun Rasulullah ni pesah sekejap berjumpa dengan Allah Ta'ala ke macam mana, tak tahu. Jadi tidak dapat disahkan lagi. Lalu mereka berkata, wahai Salim, pergilah bertemu dengan sahabat Rasulullah. Bila sebut sahibi, maka dia tujukan kepada sahabat yang paling hafid, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Bukan berarti menafikan sahabat yang lain, tidak. Bila disebut lafaz sahibi, maka ia ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Salim pergilah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu dia berada di dalam masjid. Sambil Salim ini dia menangis dalam keadaan kebingungan. Menangis. Lalu kemudian falamma ra'ani qala aqbida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inna Umar yaqulu la asma'u ahadan yadhkur anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bisayfi hadha faqala li intaliq fantalaqtu ma'ah. Ketika Abu Bakar memandangku, dia bertanya, Rasulullah dah meninggal dunia ke? Seolah-olah Abu Bakar ni dah boleh tahu dah. Kerana waktu tersebut Abu Bakar jadi imam tu Rasulullah dah tenang sangat. Jadi bila Salim ni mari dalam keadaan tengok Salim ni dalam keadaan menangis, sedih yang teramat sangat, Abu Bakar kata Rasulullah dah meninggal. Lalu kemudian Salim menjawab, Umar telah berkata, aku tidak mahu mendengar sesiapa pun berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Jikalau ada, aku akan penggal kepala orang itu dengan pedangku ini. Mendengar kata-kata tersebut, Abu Bakar berkata, marilah kita pergi. Aku pun berangkat bersama Abu Bakar ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a huwa wan nas qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas afriju li fa afraju lahu faja'a hatta akabba alaihi wa massahu faqala innaka mayyitun wa innahu mayyituna. Ketika Abu Bakar tiba, banyak orang sudah masuk ke bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar berkata, wahai manusia, beri aku laluan. Orang yang ada di situ pun memberi laluan untuknya. Lalu Abu Bakar datang mendekati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil Abu Bakar mengusap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, sesungguhnya mereka juga akan mati. Kata Abu Bakar kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kamu akan mati, kamu mati dan kami juga akan mati. Maknanya Abu Bakar ini dah mengesahkan Rasulullah ini dah meninggal dunia. Jadi begitu kesedihan tuan-tuan, seolah-olah kita kena bayangkan lebih sedih daripada kita mendapat berita kematian orang yang paling kita sayang. Tiba-tiba orang mari beritahu, kata mak dah tak ada dah ni. Bagaimana perasaan kita bila orang beritahu seorang manusia yang menjaga kita, yang duduk jaga kita, tidak ada minta ukit berapa sen pun dia jaga kita, penat lelah dia tidak dibayar. Tak ada orang atas dunia ni yang berpenat lelah tanpa gaji melainkan mak kita. Jadi tiba-tiba mak ni meninggal, kita dapat tahu dia meninggal dunia, tak ada kesedihan. Tapi sahabat jauh lebih sedih berbanding kehilangan mak dan ayah. Apabila kehilangan Nabi SAW, kita dah sebut sebelum ni, dunia menjadi gelap. Dunia menjadi gelap, orang dah jadi bingung, tak tahu nak buat apa.
kesedihan yang sangat. Apatah lagi orang yang paling hampir, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang melihat jasad Rasulullah tak tergerak lagi. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar sambil mengusap kepada baginda Nabi, lalu menyatakan, wahai Muhammad, kamu tak akan mati dan sesungguhnya kami juga akan mati, mereka juga akan mati. Summa qalu ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aqbida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Fa'alimu an qad sadaqa. Qalu ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayusalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qalu wa kaifa? Qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujuna, thumma yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujuna hatta yadkhula an-nas. Kemudian orang yang berada di situ berkata, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, adakah nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dicabut? Orang nak mengesahkan sekali lagi dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, Nabi dah mati ke? Lalu kemudian Abu Bakar ya. Lalu bila Abu Bakar menjawab ya, lalu mereka yakin bahawa Abu Bakar adalah orang yang siddiq, berkata benar, tak pernah cakap bohong. Kalau Abu Bakar kata Nabi dah meninggal, memang meninggal betul. Jadi macam kita lah, bila dah dapat pengesahan daripada doktor dah kata dah meninggal. Waktu tu baru kita yakin, betul-betul yakin, betul, memang dia dah meninggal lah. Jadi maka dengan sebab itu seterusnya orang ramai pun bertanya, sahabat bertanya, wahai sahabat Rasulullah, apakah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disembahyangkan? Lalu jawab Abu Bakar ya. Lalu mereka bertanya lagi, bagaimana caranya? Lalu Abu Bakar menjawab, sekumpulan kamu masuk dulu, bertakbir sebanyak 4 kali, dirikan salat jenazah, berdoa, kemudian keluar. Lalu kemudian selepas itu masuk kumpulan yang lain, bertakbir 4 kali salat jenazah, berdoa dan keluar. Begitulah sehingga semua orang sudah masuk dan mengerjakan salat jenazah. Sahabat semua berkumpul ramai nak ambil peluang salat jenazah sebagai orang kata khidmat yang terakhir buat jasad yang mulia Nabi SAW yang banyak berkorban untuk mereka, yang mengajar mereka tentang, iaitu tentang kebenaran, yang mengajar mereka daripada meninggalkan maksiat, meninggalkan jahiliah, supaya mereka ini menjadi kelompok golongan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi khidmat terakhir mereka adalah mendoakan kepada Nabi SAW. Kerana mereka tanya sendiri, kami mereka tak tahu nak buat macam mana. Takut jenazah Rasulullah ni jenazah yang mulia, yang suci. Apakah tak perlu disolatkan ke macam mana? Jadi menyebabkan mereka bertanya lagi. Qala ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qalu aina? Qala fil makan alladhi qabada Allah fihi ruha, fa inna Allah lam yaqbid ruhahu illa fi makanin tayyibin, fa'alimu an qad sadaqa, thumma amarahum an yughassilahu banu abihi. Lalu orang ramai bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, apakah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubumikan? Lalu Abu Bakar menjawab, ya. Mereka bertanya lagi, lalu di mana nak dikubumikan? Lalu Abu Bakar menjawab, di tempat Allah mencabut nyawa baginda. Sebabnya Allah Ta'ala tidak mencabut nyawa Rasulullah SAW kecuali di tempat yang baik. Mereka yakin Abu Bakar berkata benar. Selepas itu Abu Bakar menyuruh orang ramai yang ada di situ menyiapkan kabilah ayah Rasulullah SAW buat memandikan baginda. Wajtama'al muhajiruna yatashawaruna faqalu intaliq bina ila ikhwanina minal ansar nudkhiluhum ma'ana fi hadha al-amri. Faqalatil ansar minna amirun wa minkum amirun. Selepas itu kaum muhajirin bermusyawarah mengenai pemilihan khalifah selepas Nabi SAW. Mereka berkata, marilah kita semua pergi bertemu dengan saudara kita kaum Ansar. Kita ajak mereka sama-sama berbincang masalah ini, iaitu masalah pemilihan khalifah selepas Nabi SAW. Lalu seorang daripada kaum Ansar, iaitu Al-Hubab bin Al-Muzair, berkata, daripada kalangan kami seorang pemimpin, daripada kalian seorang pemimpin. Baik. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar minta buat mesyuarat nak lantik siapa jadi khalifah. Sehingga terpaksa Abu Bakar dan beberapa orang sahabat tak sempat uruskan jenazah Rasulullah. Sedangkan jenazah Rasulullah ni jenazah yang mulia,
mulia, tapi urusan melantik pemimpin itu jauh lebih mulia dan jauh lebih penting, sehingga menyebabkan sebahagian pergi mesyuarat, maka sebahagian menguruskan jenazah Nabi SAW. Di mana? Di Saqifah Bani Sa'idah. Kalau orang pergi umrah, kalau di Madinah, biasa dia buat round ziarah dalam, orang panggil. Jadi ziarah dalam Madinah tu dia akan bawa ke tempat mesyuarat, di kebun yang ada kucing hari ni. Dalam tu biasa ada kucing-kucing banyak dalam tu. Di situ je biasa ada banyak tumbuhan hijau, di situ. Jadi kalau tuan-tuan boleh nampak, di Raudah itu, di tempat kubah hijau, itulah tempat Rasulullah wafat. Jadi Abu Bakar pun pergi mesyuarat dekat dengan iaitu tempat Bani Sa'idah. Lalu kemudian di situ mereka bermusyawarah. Jadi bermusyawarahlah mereka di situ. Faqala Umar ibn al-Khattab, "Man lahu mithlu hadhihi as-thalatha thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Man huma?" Qala thumma basata yadahu fabaya'ahu wa baya'ahu an-nas bai'atan hasanatan hamid jamilatan. Umar terus membalas, siapa yang memiliki 3 keutamaan ini. Lalu Sayyidina Umar membaca ayat 40 surah At-Taubah yang bermaksud sedang dia seorang daripada 2 sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika dia berkata pada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Siapakah 2 orang di dalam ini? Selepas itu Umar menghulurkan tangan lalu membai'ah Abu Bakar. Orang ramai di situ turut membai'ah baginda dengan bai'ah yang baik dan indah sekali. Baik, lalu bila orang duk lantik seorang, satu kabilah kemukakan seorang cadangan. Yang ni kabilah kemukakan orang, kabilah ni kemukakan orang. Lalu Sayyidina Umar pun bangun dan terus membalas, di antara mereka ini siapa dia yang nama dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iaitu yang memiliki keutamaan yang Allah Ta'ala kisahkan dalam Quran. Lalu Sayyidina Umar baca surah At-Taubah ayat yang ke-40. Idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat ini ayat di saat kisah di mana Sayyidina Abu Bakar Rasulullah ajak sewaktu berhijrah. Hijrah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Jadi Abu Bakar diajak oleh Nabi SAW. Jadi Sayyidina Umar berhijrah waktu lain. Ada sahabat yang pergi hijrah dulu. Ada pun Rasulullah ni sedikit kediam. Lalu kemudian bila Rasulullah mendapat wahyu daripada Allah untuk berhijrah, kemudian Rasulullah pun berhijrah. Rasulullah pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Allah pilih kamu untuk hijrah dengan aku. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni bila dah Allah Ta'ala pilih dia untuk berhijrah, seronok dia. Di kalangan ramai-ramai sahabat Allah Ta'ala pilih dia. Tak adalah kegembiraan Sayyidina Abu Bakar. Jadi pelik, sahabat ni begitu, kehebatan iman. Kita barangkali kalau duduk kat tempat Sayyidina Abu Bakar, kita kata, ya Rasulullah, tak ada orang lain lah. Pilih orang lain lah, saya ada kerja sikit ni. Dah macam kita lah. Orang kata ada pengajian hari ni, ajak orang lain lah. Kata, saya tu program lah ni, John, nilai. Contoh lah. Dia ada program sikit. Jadi maknanya nak katanya, Sayyidina Abu Bakar ni, dia menerima dengan hati yang terbuka. Memang dah lama dah tunggu ni nak bermusafir dengan Rasulullah. Jadi pergilah mereka menuju ke Madinah, lalu jalan yang jauh. Panjang bukit tu pergi bersembunyi di Gua Sur. Jadi tuan-tuan pernah, kalau yang pernah pergi tengok Gua Sur macam mana? Gua yang duduk di atas bukit yang berbatu. Bukit yang berbatu ni lagi susah nak panjat daripada bukit-bukit yang bertanah ni. Ini batu-batu ni kena panjat bukit yang berbatu. Tak boleh panjat kuda-kuda, tak boleh. Jadi bukit berbatu inilah yang mereka panjat, bersembunyi duduk di dalam Gua Sur dengan harapan penduduk puak kafir musyrik ini tak jumpa cari mereka. Tapi di kalangan mereka ni dapat menjejakkan kaki-kaki Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, sehingga mereka ni betul-betul berdiri di hadapan pintu Gua Sur. Jadi Gua Sur ni kalau tuan-tuan cari dalam telefon tu boleh tengok betapa maknanya mudah sangatlah. Bagaimana gambaran pintu Gua Sur ni, duduk dalam gua tu boleh nampak kaki orang yang berdiri kat luar. Jadi maknanya saat itu Abu Bakar ni dah mula bimbang dah. Macam mana kita ni ya Rasulullah? Kalau mereka tunduk memang confirm
Kebimbangan itu dipujuk oleh Nabi SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu bimbang wahai Abu Bakar, Allah bersama dengan kita. Sambungan ayat ini, fa'anzalallahu sakinah, Allah Ta'ala turunkan ketenangan pada mereka. Bila mereka ingat pada Allah, maka Allah turunkan ketenangan dalam hati. Sebab itu kisah ini banyak memberi pengajaran pada kita. Saat dada kita terasa sempit, rasa macam masalah ni tak ada jalan penyelesaian, kita punya masalah dengan berlipat kali ganda masalah, masalah peribadi, masalah keluarga, masalah duit, masalah adik-beradik, masalah macam-macam masalah dengan mak mentua, dengan mak ayah sendiri masalah. Saat itu la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bimbang, jangan kamu sedih, Allah dengan kita kan. Bukan kita seorang. Walaupun kita rasa macam duduk atas dunia ini seorang diri, tidak, Allah bersama dengan kita. Siapa yang ingat pada Allah, fa'anzalallahu sakinah, maka Allah Ta'ala turunkan ketenangan. Ini dalil yang menunjukkan bila kita ada masalah, ingat Allah, Allah beri ketenangan pada kita. Jadi sebab tu bila mana kita buka ayat surah At-Taubah ni ayat 40 ni, kau boleh hafal ayat. Hafal ayat ni, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhi nakafaru thaniyatan idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Baca dalam sembahyang, time kita sedih, baca semalam sembahyang, ya Allah, rasanya ada bagaimana kesedihan, kebimbangan Abu Bakar dan Sayyidina dan juga Nabi SAW, sehingga dipujuk oleh Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bimbang, jangan kamu takut, kamu bukan seorang, Allah Ta'ala dengan kamu, Allah Ta'ala dengan kamu. Jadi maka sebab itu Allah Ta'ala berikan ketenangan. Jadi maka di sini juga nak menunjukkan pada kita, apa-apa benda yang mengingatkan kita pada Allah, pasti kita akan tenang. Pasti kita akan tenang. Baca Quran tenang, zikir tenang, kemudian masuk dalam majlis ilmu tenang. Tadi rasa gelisah lagi duduk kat luar, ni masuk dalam ni rasa lain macam. Nanti selesai majlis ilmu rasa lain macam pula. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu dia memang tenang. Sebab majlis yang mengingatkan kita pada Rasulullah, mengingatkan kerinduan kita pada Nabi, mengingatkan kita pada Allah Ta'ala. Jadi menyebabkan kita duduk dalam majlis ilmu ni rasa tenang. Duduk pula di tempat yang selesa dalam rumah Allah, bertambah lagi ketenangan. Tenang setenangnya sampai terlelap mudah. Tu yang jadi mudah tidur tu. Mudah terlelap. Duduk rumah payah nak terlelap. Ada isteri dia tanya, ustaz, suami saya duduk kat rumah payah nak tidur, masuk majlis ilmu dia ni kau tidur dalam kuliah. Sebab apa? Sebab tenang dalam dia ni. Kita tak marah lah nak tidur dalam kuliah ni. Jangan rasa kata ustaz marah. Tak marah, tapi cuma ada satu kes. Dia tidur tu terlentang depan meja kuliah. Ada jemaah muslimin, kuliah satu surah. Saya ingat lagi sampai hari ni, saya ingat kisah itu. Walaupun kisah tu dah lebih 10 tahun ada lagi. Jadi dia tidur terlentang nak kuliah maghrib. Tidur sambil duduk okey lagi ke? Tapi aku tak pernah jumpa orang tidur terlentang. Jadi nak marah. Kalau mati dia kau Jadi nak marah kan? Sebab jemaah dia surau tu 5 orang termasuk yang tidur. Jadi yang hari ni ramai lagi 5 orang dia masuk tidur. Aku kata kalau aku marah ni, kuliah dengan tiang nak jawab dia. Jadi kita kuliah aja lah. Jadi sepanjang saya kuliah ni, kita kuliah aja. Kita tak pernah tengok lah berapa orang jemaah yang mari. Sebab sepanjang saya kuliah ni, macam-macam jenis jemaah kita jumpa. Ada satu program tu dijemput saya berkuliah, saya pergilah kuliah. Jadi sampai-sampai ada 3 orang jemaah, 2 muslimin, seorang muslimah. Dia kata, minta maaf ustaz, tak ramai kita ni. Dia kata tak apalah, asal orang, tak apalah, kita kuliah lah, start lah kuliah. Jadi sebab kita tahu seorang muslimah, sebab surah tu tak ada tabir. Surah biasa, surah kecil je. Jadi dua muslimin, seorang muslimah. Yang tak tahannya tu, dan 2 tidur seorang jelek. Jadi muslimah tu seorang tidur, muslimin seorang tidur, yang jelek muslimin seorang je. Jadi saya duduk kuliah ni, jadi kita tengok yang jelek je lah. Takkan aku nak tengok yang tidur. Jadi bila kita duduk tengok kuliah, tengok yang jelek, kuliah tengok yang jelek. Jadi saya duduk perasan, yang jelek ni dia nak tidur juga rupanya. Tapi sebab dia paling tengok, semua dah tidur dah. Aku kata macam-macam jenis jemaah ni. Jadi cabaran ni macam-macam. Jadi sebab tu saya jadi tak kisah. Bila orang jemput, dia kata minta maaf Ustaz, kami sikit, kami banyak ni, tak apa. Kita asal ada orang, kita kuliah, dia kata.
Cuma jangan tak ada orang sudah. Pernah saya pergi tuan-tuan, suruh tutup pergi. Ajak kuliah, suruh pergi tutup. Saya nak pergi kuliah maghrib. Pergi-pergi tengok suruh pintu pagar tutup, gelap. Saya kata tak ada orang ke apa ni. Jadi azan maghrib dah masuk, saya pun pergi semayang maghrib masjid berdekatan. Sudah semayang maghrib, kalau sekali tak sempat baca doa, pergi terus ke surau, takut jemaah tunggu. Tutup lagi, gelap. Saya pun WhatsApp pada AJK, saya kata, ada kuliah tak malam ni? Allah Ustaz, terlupa kuliah Ustaz malam ni, dia kata. Masya Allah, biasa tak ada kuliah, tak ada orang semayang jemaah. Lagi berat. Tak ada tengok orang semayang jemaah, Masya Allah. Pada keliling tu, taman tuan. Dahsyat kali, macam-macam tuan. Jadi begitulah, nak tidur dalam keadaan tak ada masalah, tak marah tuan. Jadi hamba Allah yang tidur tadi tuan, berbalik kisah tadi lah, tak habis lagi. Saya kuliah ni, suara saya kuat dah, tak bangun lagi dia. Sampailah saya ambil kuliah, bila azan isyak baru dia bangun. Dalam hati saya kata tak pernah aku jumpa orang paling tenang sekali dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, tak apalah, mari nak tidur tak apalah, tapi janganlah tidur sampai begitu tuan-tuan. Sampai terlentang tidur tu tidak beradab lah namanya. Walaupun mari tu terlelap tu biasa, walaupun tak faham tak apa datang. Majlis ilmu ni mari saja pun tak apa, walaupun tak faham apa yang saya kuliah tak apa. Walaupun balik kuliah nanti suami tanya dah kuliah hari ni dapat apa, tak tahulah, dapat dua je. Dapat dua je dia kata, tak apalah, dua pun dua lah. Dah dua apa benda suami dia, Assalamualaikum wallahualam. Awal dengan akhir je dia dapat. Tengah tidur punya, tak apa, asal datang. Jadi maka dengan sebab itu, maka la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Jadi sebab itu bila mana kita ada dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam kita rasa kesempitan, jangan sedih, Allah nak buka jalan yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala nak berikan ketetapan yang terbaik untuk kita. Jadi maka kata Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar baca ayat, maka dalam ayat ni siapa dua orang tersebut? Kata Sayyidina Umar, Rasulullah dan Abu Bakar. Maknanya sampai begitu mulianya Sayyidina Abu Bakar. Allah rakamkan kisah tersebut dalam Quran. Kisah dalam Quran ni, bila Allah Ta'ala petik kisah dalam Quran, maknanya kisah ni sangat mulia dan sangat penting, sangat hebat. Jadi maka kemuliaan, keutamaan yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu keutamaan yang pertama disebut, yaitu keutamaan keadaan Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang yang termaktub dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tersebut. Dia adalah salah seorang daripada dua sahabat. Itu keutamaan yang pertama, Allah khususkan kepada dia. Jadi maknanya Allah khususkan salah seorang daripada dua sahabat ni, Sayyidina Abu Bakar. Maka dengan sebab itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yaitu kerana termaktub dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dia menemani Nabi SAW. Yang pertama kerana dia ada dalam Quran, yang kedua kerana dia menjadi teman kepada Rasulullah. Itu keutamaan yang kedua. Sampaikan Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi makna itu memberi maksud yang khusus. Kemudian keutamaan yang ketiga kerana adanya, yaitu pengawalan ataupun perlindungan daripada Allah sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah Ta'ala bersama dengan dua orang. Jadi maknanya Allah Ta'ala dah berisytihar dalam Quran sebegitu sekali. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kalau nama kita dipetik dalam TV3 pun dah cakap nak seronok dah. Nama kita masuk TV. Masuk tu pula kerana benda yang baik-baik. Orang petik nama kita, nama sekian-sekian, kerana dialah insan yang paling banyak tolong orang dalam kesusahan. Dia orang yang paling baik. Dia ni orang yang dipuji, dia akhlak yang paling baik, dia orang yang paling hebat, dia banyak gerakkan dakwah di tempat tersebut. Allah, kita ni dah rasa hebat dah. Ni nama Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lagi hebat. Jadi maka dengan sebab itu, jadi kisah ini Allah Ta'ala tolong kedua orang ini dalam peristiwa ini, disebut dalam kitab sirah. Bagaimana pertolongan Allah di luar jangkaan akal manusia. Allah nak selamatkan dua, yaitu Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar ini. Dalam dua sur ini disebut dengan Allah Ta'ala hantar dua makhluk yang menyelamatkan mereka. Satu makhluk burung merpati liar.
yang duduk bertenggek di atas pintu gua. Yang kedua, Allah Ta'ala datangkan labah-labah, maknanya Spiderman yang tolong. Labah-labah yang buat sarang pada pintu gua, menyebabkan puak kafir musyrikin ni bila pergi ke gua tersebut, dia tengok ada gua merpati liar, lalu dia kata mustahil ada orang yang ada di dalam. Kalau burung merpati ini burung merpati liar, sudah pasti dia tak akan datang balik ke tempat ini. Mana kalau dah ada orang datang sini, biasa dia tak akan datang ke sini, burung ni burung liar. Yang kedua, dia kata mustahil ada orang di dalam gua, kata puak musyrikin Quraisy, sebab pada pintu gua ini ada sarang laba-laba. Dan sarang laba-laba ini tak rosak sikit pun. Macam mana dia orang masuk dalam keadaan tak rosakkan sarang laba-laba? Sehingga dalam satu kisah lagi, ada ulama yang menyatakan sarang laba-laba itu boleh dibaca umurnya oleh puak kafir musyrikin Quraisy. Maknanya di kalangan puak kafir musyrikin Quraisy ada di kalangan mereka yang pakar dalam membaca umur sarang laba-laba. Ni pattern lama ni 3310. Ni kalau macam ni pattern lama ni bukan sarang laba-laba baru minggu lepas buat ni. Ni dah bertahun buat ni. Jadi macam mana sarang laba-laba yang bertahun ini masih utuh, masih lagi duduk di situ? Ni bagaimana Allah menolong dua orang hamba-Nya ini. Nak kebut pada kita, saat Allah Ta'ala beri pertolongan pada kita, jangan fikir macam mana Allah Ta'ala tolong kita. Jadi pertolongan Allah ni macam-macam. Jadi maka sebab itu mintalah dengan Allah Ta'ala bila kita ni ada kesusahan, ada kesempitan, minta dengan Allah. Walaupun kita dalam bentuk kelaparan, walaupun kita sedang lapar, minta tolong dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita rasa takkanlah Allah Ta'ala nak turunkan makanan daripada langit pada kita, pelik kan tu? Tak, ada cara Allah Ta'ala akan tolong kita, berbagai-bagai cara. Jadi maka dengan sebab itu, bila mereka mengetahui ayat ini dan meyakini ayat ini, lalu Sayyidina Umar ulurkan tangan bai'ah dengan Abu Bakar, mengangkat sumpah setia. Lalu kemudian sahabat yang lain pun mengangkat sumpah setia dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka terjadilah bai'ah yang cukup indah, yang cukup baik pada waktu tersebut. Maka jadilah Sayyidina Abu Bakar khalifah yang pertama selepas kewafatan Nabi SAW. Kemudian hadis yang ke-381 ya, kita habiskan bab ini hari ini, yaitu Anas bin Malik berkata, lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil maut ma wajada, qalat Fatimah radhiyallahu anha wa karbahu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la karba ala abiki ba'da al-yawm innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan al-muwafatu yawm al-qiyamah. Lalu kemudian ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang merasakan dahsyatnya penderitaan menghadapi kematian, Fatimah berkata, aduhai sakitnya. Fatimah tengok ya Rasulullah ini dahsyatnya derita sakit hadap kematian ini. Anak Rasulullah Fatimah berkata, Allah sakitnya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah membalas, tidak ada sakit lagi untuk ayahmu selepas hari ini. Sesungguhnya maut sudah menghampiri ayah kamu. Tidak seorang pun dapat lari daripadanya. Pertemuan dengan maut pasti terjadi sehingga hari kiamat. Jadi maka Sayyidina Fatimah ni bila mana dia tengok ayah dia ni sedang dalam keadaan sakit tenat, maka dia tak tergamak nak tengok keadaan kesakitan ayahnya sebegitu. Lalu Rasulullah menenangkan Fatimah. Dia kata, tak apa wahai Fatimah, lepas aku mati aku tak akan lagi sakit. Waktu ni je aku sakit dan selepas ni aku tidak akan lagi sakit. Sehingga menenangkan Fatimah bahawa setiap orang ini dia akan bertemu dengan kematian. Jadi kita pun tuan-tuan akan bertemu dengan kematian, sebagaimana Nabi bertemu dengan kematian. Jadi sebab itu ini adalah perpisahan terakhir di dunia. Kematian adalah perpisahan seketika di dunia. Kita berpisah dengan mak dan ayah kita, kita berpisah dengan suami kita, kita berpisah dengan anak kita. Yang pasti bagaimana kita berhimpun di akhirat kelak, itu yang pasti. Kalau kita ni berkumpul atas dunia sebagai orang yang soleh, berhimpunlah sebagai orang yang soleh di akhirat kelak. Kalau atas dunia ni kita selalu duduk melazimi rumah Allah, duduk dengan kawan-kawan sepengajian, ajak pula ahli keluarga kita dekat dengan rumah Allah, hidupkan keluarga kita dengan solat berjemaah, zikir sama-sama, selawat sama-sama, maka insya-Allah satu keluarga ni berhimpun di bawah naungan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin rabbal alamin. Jadi lepas tu kita datang ni masjid, kita datang surau kita ni dengan harapan ni lah,
yaitu pertemuan kita selepas kematian. Pertemuan kita selepas kematian. Pertemuan kita di atas dunia ini dengan sebab ketaatan pun dah rasa tenang dah. Mari solat jemaah dah rasa tenang dah. Tapi bagaimana pertemuan kita selepas kematian kita? Sebab tu orang yang bijak kata Nabi, orang yang fikir selepas kematian dia macam mana? Jadi kita nak jadi orang yang bijak, kita fikir lepas mati kita nak macam mana? Tengok wajah suami kita, apakah suami yang sama aku akan tetap dalam syurga Allah Ta'ala di akhirat kelak? Ataupun bimbang takut-takut terpisah, salah seorang daripada kami ini masuk neraka, seorang masuk syurga. Yang paling musibah semua masuk neraka jahanam. Tak bimbang takut satu keluarga masuk neraka. Bila kita tatap wajah anak kita, apakah anak yang sama ni kita dapat berkumpul dalam syurga Allah? Ni kita kena fikir. Tengok wajah anak kita, lepas tu kita kena peduli jam berapa dia semayang. Dia semayang macam mana? Dia solat ke tidak? Dia solat berjemaah ke tidak? Jadi ini kepedulian kita waktu kita hidup ni, supaya persiapan kita selepas mati. Saya selalu sebut, sebagaimana kita ni suka kalau buat benda dunia secara berjemaah, secara bersama-sama ahli keluarga kita. Kalau bab makan, kita nak makan bersama-sama. Tak cukup adik-beradik, tak cukup bilangan anak, kita takkan makan sama-sama. Kita nak pergi melancong, kita cukupkan bilangan ahli keluarga kita. Seorang tak boleh ambil cuti, kita takkan buat program family day. Tapi sebab apa? Bila kita semayang asing-asing. Suami semayang asing, isteri semayang asing, anak-anak semayang asing. Sedangkan kita mengharapkan mereka bersama berkumpul dengan kita dalam syurga Allah. Itu yang kita kena fikirlah. Tengok TV boleh sama-sama, piknik boleh sama-sama, holiday boleh sama-sama. Tapi dalam bab agama, kenapa kita tak sudah semayang istighfar sama-sama? Ajak suami kita, bang, kita duduk sekejap, bang. Kita istighfar dulu, zikir Fatimah dulu sama-sama. Selawat dulu sama-sama. Hari ni hari Jumaat, lagi kita kena panjangkan sikit zikir kita, doa sama-sama. Kenapa? Kerana kita mengharapkan pertemuan selepas kematian. Jadi pertemuan selepas kematian inilah yang kita bimbang, takut tak bertemu kita di akhirat kelak. Hadis yang terakhir pada pagi yang mulia ini adalah hadis yang ke-382. Ibnu Abbas melaporkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allah taala bihimal jannah." Faqalat Aisyah, "Faman kana lahu faratun min ummatika?" Qala, "Wa man kana lahu faratun ya muwaffaqatu." Qalat, "Faman lam yakun lahu faratun min ummatika?" Qala, "Fa ana faratun li ummati la yusabu bimithli." Siapa di antara umatku yang memiliki dua farat, yaitu anak kecil yang meninggal dunia sebelum orang tua, Allah akan memasukkan orang itu ke dalam syurga kerana perantara kedua-dua anak itu. Lalu Sayyidina Aisyah bertanya, bagaimana pula dengan umatku yang mempunyai seorang sahaja farat? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, begitu juga dengan umatku yang memiliki seorang farat, wahai muwaffaqah. Muwaffaqah ini iaitu orang yang mananya mereka ini ada orang yang orang kata cerdik dalam pertanyaan agama. Cerdik dalam pertanyaan agamanya itu. Jadi Sayyidina Aisyah ni orang yang cerdik dalam agama, orang yang ambil berat tentang agama. Dan Aisyah bertanya lagi, bagaimana pula dengan umatku yang tidak mempunyai farat? Macam aku ni macam mana? Aku ni macam mana? Maknanya ditujukan kepada diri sebab Sayyidina Aisyah tak ada anak. Jadi macam aku ni macam mana? Ya Rasulullah. Lalu kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah farat untuk umatku. Mereka tidak akan ditimpa musibah seperti kematian. Jadi bila mana nak mati ni, Sayyidina Aisyah kata, kalau aku yang tak ada anak ni macam mana? Ataupun umat-umat yang lain macam mana yang tak ada anak? Lalu kemudian kata Nabi, akulah yang menjadi farat, iaitu akulah yang akan menjadi menjadi farat bagi umatku, iaitu menjadi pelindung bagi umatku itu yang mana mereka itu tidak akan menghadapi kematian dahsyat seperti mana kematian. Jadi umat Nabi ini dia tak akan dapat merasai kematian sedahsyat sebagaimana Rasulullah merasai kematian. Sebab tu orang yang anak mati kecil ni untung. Anak mati kecil, siapa dia reda dengan anak yang mati kecil, Allah jadikan asbab anak ni akan heret dia masuk dalam syurga Allah. Jadi sebab tu jangan bersedih. Kadang-kadang ada orang dia menyalahkan takdir Allah. Sebab aku ni ya Allah dah lah susah kahwin, dah lah 10 tahun, 15 tahun kahwin tak dapat anak. Tiba-tiba dapat anak pula mati kecil. Jadi dia mungkin akan bersangka buruk pada Allah. Jadi maka dengan sebab itu, kalau dia meyakini janji Rasulullah,
Anak yang mati kecil ini heret mak dan ayah dia ke syurga Allah. Nescaya tertutup kesedihan 15 tahun, 20 tahun tak ada anak. Dengan musibah kematian itu menyebabkan dia bergembira kerana telah mendapat jaminan syurga kepadanya di akhirat kelak. Jadi sebab itu kita kena reda dengan kematian anak. Dan kalau kita tidaklah dapat tersebut pun, kita ada Nabi SAW, maka dengan sebab itu perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi SAW. Anak kena banyakkan selawat. Jadi pada hari kiamat ni, anak ni akan melayani orang tua. Seolah-olah dia meninggal bagi menyiapkan hajat orang tuanya di syurga Allah. Ni anak yang mati kecil, dia akan tunggu kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ni menjadi penyedia segala hajat umatnya pada hari kiamat. Jadi Rasulullah yang akan beri syafaat kepada umat. Menjadi syafaat kepada umat. Jadi siapa yang banyak selawat, dialah orang yang paling dekat dengan Nabi. Jadi itulah, maka hari ini kena banyakkan selawat supaya kita menjadi umat yang paling dekat dengan baginda Nabi SAW. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat itu. Jadi rasanya bab yang seterusnya adalah bab yang terakhir. Bab yang terakhir insya-Allah, bab yang ke-55 ni insya-Allah sebelum Ramadan tu sempat kita akan habiskan, khatamkan sebelum Ramadan. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat diberi kekuatan. Jadi majlis khatam ni biasanya majlis yang baik, majlis yang barakah. Jadi hadirkan diri juga walau macam mana sekalipun. Walaupun selama ni sepanjang pengajian tak pernah hadir, nak hadir majlis khatam saja. Itu yang baik hadir. Baik hadir pada majlis khatam ni, kerana majlis ni adalah majlis yang berkat, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena hadirkan jugalah, pokok mana pun ajak ramai lagi biar dapat hadir. Jadi biasanya kalau khatam ni kambing golek. Buka melawak itu. Jadi tak tahulah menu sini macam mana. Takut unta lah sebab syafatnya kan. Dia kata kita tak ada kambing Ustaz, kita golek unta terus. Jadi insya-Allah, jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu kelemahan daripada diri saya sendiri. Jadi tuan-tuan, pada hari ini saya ambil ada kesempatan siapa-siapa yang nak berinfak. Saya untuk tolong satu surau yang dhaif ni. Jadi surau ni di satu tempat di Dungun. Jadi surau ni kita nak tolong sebab surau ni sejak daripada penubuhan surau ni, surau orang kampung. Jadi dia tak ada mendapat mana-mana dana infak pun tak ada. Bila saya tengok tanya berapa duit tabung surau selama ni, tak sampai 10,000 pun tak sampai. Jadi suatu apa dia tak pernah kapek ada macam kita ni, tak pernah ada aircon sesa macam kita, tapi surau ni hidup siang dan malam. Jadi saya kata macam inilah kat AJK dia, saya kata macam inilah saya bantulah. Saya bantu buat ni, renovate ni, pasang sliding door apa semua sekali. Saya kata pasang aircon, tukar, pasang kapek. Saya kata saya suruh buat kira-kira, kos dia 50,000. Jadi saya kata tak apa, saya cari dan selebihnya saya akan usahalah macam mana pun, saya kata. Jadi sekarang ni dah terkumpul lebih kurang RM6,000, RM7,000. Jadi baginya lebih kurang RM43,000 lagi. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil ada saham, sebab saya target sebelum Ramadan ni dia orang dah dapat tempat untuk selesa untuk semayang. Jadi saya kata saya akan tolong. Jadi tuan-tuan siapa-siapa yang nak ambil kesempatan ni boleh salurkan pada saya lah. Jadi saya niat untuk tolong dia orang ni. Moga-moga terbina rumah kita dalam syurga Allah, sebab kita tolong bantu bina rumah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma arzuqna mattaba'atan nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi ini, ya Allah, himpunkanlah kami bersama-sama dalam keadaan baik dalam syurga Firdaus tanpa hisab, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz share nanti nombor akaun Ustaz. Orang tak ada nombor akaun. Dia tak ada, saya pakai nombor akaun, nanti saya bagi nombor akaun.